Assalamualaikum, salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Dalam video kali ini kami nak bersembang tentang 10 motosikal klasik yang sememangnya masih lagi power walaupun dah berusia lebih 50 tahun. Tapi macam biasa, sebelum kita sembang lebih lanjut, jangan lupa Tapi seperti biasa, jika ini kali pertama anda singgah di channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng, dan jangan lupa untuk support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Zaman sekarang ni, kalau kita cakap tentang motosikal yang berkuasa tinggi, memang mudah-mudah je kita jumpa motosikal dengan lebih 200 horsepower. Berat pun bawah 200 kg. Sebagai contoh, Ducati Panigale V4R menawarkan sekitar 240 horsepower dengan race exhaust. Itu belum lagi kita sembang tentang Kawasaki Ninja H2R 300 horsepower atau Superleggera V4 Ducati 234 horsepower, berat pula hanya 152 kg sebab banyak pakai komponen carbon fiber. Tapi disebabkan motosikal yang menawarkan 200 horsepower ni, kita dah ambil mudah motosikal yang menawarkan bawah 100 horsepower. Walaupun sebenarnya masih lagi berkuasa. Sebagai contoh, Kawasaki Ninja dan 50 67 horsepower. Motor tu boleh pergi top speed 212 km sejam. Tapi disebabkan dia 67 horsepower, kita dah terbiasa dengan motosikal berkuasa tinggi. Sampaikan 67 horsepower tu orang panggil sendu, slow, tak berkuasa dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita imbas balik ke mungkin lebih 100 tahun yang dulu, banyak motosikal yang pada waktu tu menawarkan tak sampai 10 horsepower tapi merupakan motosikal production yang paling berkuasa pada waktu tu. Sebagai contoh, Harley Davidson Model 1 diperkenalkan pada tahun 1905. Dia hanya menawarkan 4 horsepower tapi pada waktu tu merupakan jentera paling berkuasa. Jadi dalam video kali ini, kami nak kongsi 10 motosikal klasik yang sebenarnya dia cukup berkuasa dari kebanyakan motosikal moden yang ada dalam pasaran sekarang ni. Jadi kita mulakan dengan nombor 1, Brose Superior SS100 Alpine Grand. Motosikal ni dibangunkan atau diperkenalkan pada tahun 1934 sehingga 1940. Motor ni dikuasakan enjin 998cc 50 darjah daripada enjin JAP atau JA Press Switch. Dan motosikal ni bayangkan yang diperkenalkan pada tahun 1934 menawarkan 75 horsepower pada 4000 rpm. Kalau korang tengok rupa kat belakang dia, memang nampak macam motosikal ni slow, tapi sebenarnya tidak. Dia memang cukup berkuasa. Pada waktu tu, dia the fastest production bike yang ada. Dia menawarkan 75 horsepower. Top speed dia boleh pergi 100 km sejam. Bayangkan motosikal yang rupa klasik macam ni boleh pergi sampai 150 km sejam. Kalau banding dengan model sekarang, dia lebih berkuasa daripada motosikal 650cc. Jadi engineering marvel pada tahun 1934 tu pada saya memang cukup mengagumkan. Dia sebenarnya berasal daripada Brose Super SS100. Tapi pada waktu tu model tu hanya menawarkan antara 30 sampai 50 horsepower je. Kenapa ada beza sangat antara 30 ke 50 horsepower? Sebab motosikal ni handmade engine dia. Jadi bila engine dia handmade, setiap model tu tak sama. Ada yang 30 horsepower, ada yang 40 horsepower, ada yang 50 horsepower, bergantung kepada korang punya nasib lah pada waktu tu. Dan founder dia, George Bro, kata 30 ke 50 horsepower tak cukup. Okey, jadi sebab itulah dia menghasilkan versi Alpine Grand ni. Alpine Grand ni sebenarnya versi touring. Kalau tengok design dia tak adalah nampak macam touring yang ada pada motosikal sekarang. Tapi impresif lah. Tahun 1934 boleh menawarkan sehingga 75 horsepower, top speed sampai 150 km sejam. Nombor 2, Vincent Black Lightning. Motosikal ni memang rasanya korang tak pernah dengar. Saya sendiri tak pernah dengar, tapi saya pernah terbaca tentang model ni. Sebenarnya dia agak unik. Dia diperkenalkan pada tahun 1948-1949. Dia dikuasakan enjin 998cc 4-stroke V-twin OHV. Dan yang bestnya, dia menawarkan 70 horsepower. Walaupun 70 horsepower, tapi dia mampu pergi sejauh 200 km sejam kelajuan dia maksimum. Top speed dia, bayangkan motosikal keluaran 1948-49 mampu cecah 200 km sejam. Dan yang bestnya, model ni merupakan satu-satunya model yang berjaya merekodkan world speed record pada tahun 1948. Dia pegang agak lama. Dan yang bestnya, selain daripada enjin dia berkuasa, dia datang dengan features yang sebenarnya agak moden bagi tahun tu. Dia ada girdle fork, dia ada suspension belakang jenis cantilever, dia pakai drum brake quad SLS, dia pakai frame pun dia panggil frameless chassis. Jadi frame dia tu tak berapa nak ada. Jadi motosikal ni agak ringan pada zaman tu. Nombor 3, MV Agusta 750S. Ini juga salah satu lagi model yang sebenarnya
cukup berkuasa pada zaman dia. Dia diperkenalkan pada tahun 1970 hingga 1975. Dikuasakan enjin 742.9cc double overhead cam inline 4. Yes, ini adalah enjin inline 4. Enjin ni menawarkan 72 horsepower dan 75 Nm torque. Yang best dia top speed dia. Kalau korang tengok design dia nampak macam gaya klasik, bawa santai, tak. Top speed dia boleh capai 193 km sejam. Dan motosikal ni sebenarnya ikonik sebab warna ni. Dia menggabungkan pilihan warna merah, putih dan juga biru. Sebenarnya Ducati pula dah. MV Agusta sebenarnya akan memperkenalkan versi yang baru, generasi baru. Nama dia 921S dan kita akan nampak model tu selewatnya tahun 2024 atau tahun 2025. Dan yang menariknya motor ni, dia merupakan motosikal 4 silinder paling laju pada tahun 1970 hingga 1975. Okey, seterusnya nombor 4, Kawasaki Z1. Ini antara motosikal yang memang legend lah pada zaman tu. Memang rasanya korang pun kenal model ni. Z1 ni diperkenalkan pada tahun 1972 dan berjalan sehingga 1975. Dia dikuasakan enjin 903cc 4-stroke double overhead cam inline 4. Motor ni menawarkan 81 horsepower pada 8,500 RPM. Kalau diikutkan banding dengan sekarang 81 horsepower mungkin macam tak banyak. Tapi sebenarnya pada zaman tu, motor ni boleh pergi 217 km sejam. Zaman tu memang design tak adalah nampak macam sporty, superbike dan sebagainya. Tapi in terms of speed, memang motor-motor ni semuanya laju. Dan yang menariknya, Z1 ni merupakan motosikal 4 silinder pertama dengan double overhead cam atau twin cam. On paper, 0 ke 100 km sejam dia boleh lakukan dengan hanya 4.8 saat, maknanya bawah 5 saat. Pada saya tu cukup impresif bagi motosikal keluaran tahun 1970. Dry weight dia 230 kg, memang agak berat tapi enjin dia cukup berkuasa jadi korang tak rasa berat tu sebenarnya. Seterusnya nombor 5, Kawasaki GPZ 900R. Bagi peminat filem Maverick, korang mesti tahu model ni. Jadi motor ni diperkenalkan pada tahun 1984 berjalan sehingga tahun 2003. Dia memang agak lama proses pengeluaran dia, memang bertahan agak lama sebab motosikal ni sangat-sangat popular. Okey, dia dikuasakan enjin 908cc double overhead cam inline 4 menawarkan lebih 100 horsepower. Dia menawarkan secara spesifik 108 horsepower pada 9,500 RPM. Okey, motor ni memang dah menghampiri motosikal zaman moden. RPM dia pun tinggi, horsepower lebih 100. Dan yang bestnya, ini merupakan motosikal pertama yang mampu cecah 250 km sejam. Memang motor ni memang sangat-sangat laju. Pada waktu tu sebenarnya, motor ni kurang populariti. Tapi selepas filem Maverick dan sebagainya, barulah populariti motor ni meningkat. Dan ini merupakan antara motosikal paling penting yang pernah dihasilkan Kawasaki. Sebabnya, dia menjadi legacy atau DNA pada motosikal berkuasa tinggi yang ada diperkenalkan Kawasaki sekarang ni. Nombor 6, kita ada Briton V1000. Okey, motosikal ni sebenarnya memang cukup legendary lah. Okey, kalau korang suka gemar baca dunia motosikal, korang akan came across nama Briton V1000 ni. Model ni diperkenalkan antara tahun 1991 hingga 1998. Okey, dia dihasilkan oleh John Briton. Menariknya, motor ni adalah dihasilkan secara handmade, buatan tangan sepenuhnya. Dia bukan dibuat di Jepun, bukan dibuat di Eropah, bukan dibuat di Itali dan sebagainya, tapi dia dibuat atau dihasilkan di New Zealand. Kenapa motosikal ni cukup ikonik, cukup legendary? Sebabnya hanya 10 motosikal dihasilkan dan kalau korang cari sekarang ni, semuanya, semua 10 unit telah dipamerkan di muzium serata dunia. Okey, kalau korang nak tahu, dia dikuasakan enjin V-twin 999cc double overhead cam 60 degrees water cool dan dia menghasilkan 166 horsepower pada 9,500 RPM. Top speed dia boleh pergi 303 km sejam. Korang bayangkan motosikal keluaran 1991 hingga 98, basically early 90s sampai late 90s, boleh cecah 300 km sejam. Sebenarnya motor ni lebih terkenal dalam dunia racing. Motor ni juga memang engineering marvel. Sebenarnya kalau ikutkan, banyak motosikal moden sekarang yang menjadikan Briton V1000 ni sebagai benchmark. Bukan sebagai benchmark, tapi lebih kepada rujukan. Sebab apa? Dia menggunakan kebanyakan komponen premium pada waktu tu yang orang lain tak terfikir pun. Sebagai contoh, carbon fiber. Kebanyakan dia, more than 90% dia pakai carbon fiber. Suspension depan dia jenis double wishbone. Kita ada frameless chassis, jadi motornya agak ringan. Dan yang menariknya, antara
ciri atau komponen yang membuatkan motosikal ni stand out adalah penggunaan underseat radiator. Orang lain tak fikir lagi, tapi John Britten dah terfikir pada waktu tu. Memang engineering marvel punya aspek motor ni memang cukup impresif. Senang cerita, kalau bercerita tentang motosikal yang unik, legendary, Britten V1000 ni wajib ada dalam senarai. Nombor 7, kita ada Honda NR750. Rasanya dekat Malaysia semua kenal model ni, especially korang yang lahir pada zaman tu. Motor ni memang cukup unik, diperkenalkan daripada tahun 1992 hingga 1993. Dia dikuasakan enjin V4 747cc 90 degree dan menawarkan 125 horsepower pada 12,000 RPM dan 66 Nm torque pada 14,000 RPM. Rate line RPM dia memang agak tinggi, 12,000 dan 14,000. Korang bila dengar 125 horsepower mungkin korang assume, tak adalah kuasa mana kan bagi motosikal tahun tu. Tapi sebenarnya korang kena tengok melangkaui dia punya horsepower. Sebab apa? Pembangunan enjin tu sendiri yang bahagian yang cukup impresif. Sebab apa? Dia tak pakai piston biasa, dia pakai oval piston. Daripada yang bentuk bulat, dia bentuk oval atau bujur. Dia sebenarnya menggabungkan dua piston menjadi satu. Jadi sebab itulah bentuk dia oval. Okay? Dan yang bestnya, ini adalah satu langkah daripada Honda untuk compete dengan motosikal 2 stroke atau 2 stroke di kejuaraan dunia. Dia okey, dan dia pakai bahan yang sebenarnya agak premium. Pada waktu tu memang orang lain tak terfikir, tapi Honda dah terfikir. Dia pakai piston dengan bahan magnesium. Okey, dia pakai titanium rod, titanium buff. Dia pakai aluminium chassis dan swing arm. Jadi komponen-komponen atau bahan-bahan tu sebenarnya adalah biasa kita dengar pada tahun 2024 seperti sekarang ni, tapi Honda dah terfikir untuk buat enjin yang sebenarnya cukup berkuasa dan impresif daripada segi engineering pada waktu tu. Dan menariknya, Honda NR750 ni merupakan motosikal production pertama yang ada electronic fuel injection, ada USD fork. USD fork yang memang dah popular sekarang. NR750 merupakan motosikal pertama yang ada USD fork ni. Dan kemudian kita ada tail exhaust yang sekarang ada banyak pada CBR 600RR, Ducati Panigale dan sebagainya. Dan tak lupa juga Honda guna pakai fairing carbon fiber supaya motosikal ni sangat ringan. Sebenarnya motosikal ni memang cukup ikonik. Sebab apa? Sampaikan Ducati memperkenalkan Ducati 916 menggunakan pakai NR750 ni sebagai inspirasi atau rujukan. Bayangkan betapa legendnya status Honda NR750 ni. Nombor 8, kita ada Honda CBR 1100XX Super Blackbird atau lebih dikenali sebagai SR71 Blackbird. Motor ni diperkenalkan pada tahun 1997, running production sehingga tahun 2005. Dia dikuasakan enjin 1137cc inline 4, menawarkan 164 horsepower dan 120 Nm torque. Cerita sikit tentang motor ni. Sebenarnya motor ni pada waktu tu Honda hasilkan sebabnya ada persaingan sengit antara Big Four Jepun dalam menghasilkan motosikal yang mana paling laju. Jadi Honda punya solution adalah Super Blackbird ni. Dia boleh pergi top speed sehingga 290 km sejam. Okey, memang motosikal ni dibangunkan untuk satu tujuan sahaja, kelajuan. Sebab tu design dia rendah, lebar, handlebar tinggi supaya ride pun selesa. Tapi bila korang pulas throttle, motor ni memang boleh pecut laju. Korang mungkin pernah dengar bila saya cerita konsep tu kan. Jadi sebabnya ada satu motosikal yang mengguna pakai konsep sama yang dihasilkan untuk melawan Super Blackbird ni. Yang bestnya, Super Blackbird ni dia low speed, dia mudah kawal, nak touring pun selesa. Tapi kalau buka throttle, memang motosikal ni memang antara motosikal yang sangat laju pada waktu tu. Seterusnya nombor 9, kita ada Yamaha R1 First Gen. Bila kita cakap tentang motosikal klasik, memang Yamaha R1 First Gen ni kena masuk dalam senarai. Korang mungkin rasa, R1 ni macam baru sebenarnya. Sebenarnya tak. Kalau ikutkan, dia diperkenalkan pada tahun 1998, running hingga tahun 2003. Jadi kalau ikutkan daripada 1998 hingga sekarang 2024, dia dah berusia 26 tahun. Tahun lepas, Yamaha meraihkan pemilik R1 menerusi 25 tahun punya anniversary di Lita Mugello. Jadi memang R1 ni ada followers yang sangat besar. Dia dikuasakan enjin 98cc inline 4, menawarkan 150 horsepower dan 108 Nm torque.
pada era tu dia boleh pergi top speed sampai 240 km sejam. Pada saya R1, tak kisah daripada first gen sampai yang paling latest, memang motosikal yang cukup ikonik, cukup legendary status dia, sebab dia menjadi benchmark atau trendsetter kepada pengeluar lain untuk menghasilkan sports bike yang berjaya seperti R1. Pada waktu tu, design dia sebenarnya memang dah jauh ke depan. Orang lain memang masih nampak lagi design tu masih lagi agak klasik dan sebagainya. Tapi R1 design dia memang cukup moden bagi tahun 1998. Dia pakai aluminium twin spar yang merupakan frame yang paling ikonik bagi model R1 pada waktu tu, dan yang bestnya dia berat hanya 175 kg. Jadi power to weight ratio memang cukup mengagumkan. Dan akhir sekali, nombor 10, kita ada Suzuki Hayabusa. Nama Hayabusa ni memang dah cukup legendary, tak perlu nak cerita panjang lagi. Tapi saya memang kena cerita sebab dia memang itu tugas kami kat sini, kongsi info yang menarik untuk korang. Tadi nombor 8 kita cerita tentang Honda Super Blackbird, kan? Jadi ini adalah solusi atau jawapan Suzuki dalam menandingi segmen motosikal paling laju pada zaman tu. Okey, Blackbird punya status sebagai motosikal production paling laju hanya bertahan dalam setahun saja. Bila Suzuki memperkenalkan Hayabusa, mereka berjaya rampas status motosikal paling laju. Memang pada waktu tu perang antara motor Jepun siapa paling laju memang cukup sengit. Okey, Suzuki kata, tak boleh biar Honda menang dengan Blackbird tu. Jadi terhasillah Hayabusa yang diperkenalkan pada tahun 1999. Motosikal ni memang cukup laju, dikuasakan enjin 1299cc inline 4, menawarkan 175 horsepower. Berapa top speed dia pada waktu tu? 312 km sejam. Kalau korang nak tahu, generasi terbaru Hayabusa lagi slow daripada yang generasi lama ni. Yang generasi terbaru dia boleh pergi top speed sehingga 299 km sejam sahaja. Ada top speed. Saya dah test. Okay? Jadi waktu tu model 1999 ni jauh lebih laju. Sebab tu kalau saya nampak atas jalan bila kita ride dan sebagainya, nampak Hayabusa, korang tak perlulah nak buat apa-apa, nak cuba berani, nak lawan ke apa. Korang bagi dia jalan. Korang drop gear, park tepi, bagi dia jalan. Sebabnya Hayabusa mana-mana generasi pun memang sangat-sangat laju. Jadi itu saja yang kami boleh kongsikan tentang 10 motosikal klasik yang power pernah dihasilkan di dunia. Sebenarnya kalau motosikal ni, kalau dibandingkan dengan motosikal moden, kebanyakan dia masih lagi berkuasa sehingga ke hari ini. Jadi, tapi itulah, kita cerita pasal teknologi, pasal horsepower, pasal torque, engineering aspect, macam frame chassis dan sebagainya. Tapi di Malaysia ni, korang hanya sibuk tentang top speed. Okey, bayangkanlah sampai skuter kecil seperti Avantis, Ego Gear pun korang sibuk pasal top speed. Tapi pasal horsepower, torque, teknologi korang tak ambil tahu sangat. Tapi walau bagaimanapun, kita orang tetap nak kongsi info-info ni supaya korang lebih celik, korang lebih appreciate sebenarnya engineering marvel atau aspek engineering yang pernah dihasilkan satu ketika dulu. Jadi itu saja yang kami boleh kongsikan. Seperti biasa, jika ini kali pertama anda singgah di channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan menekan butang loceng. Dan juga jangan lupa untuk support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok.